Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Pagi ni kena jerit sikit. Sebab hari ni hari yang lebih penting. Sebab dah masuk hampir-hampir pertengahan bulan Februari. So harap kita dah capai something, capai sesuatu. So tuan-tuan dan puan-puan, saya sedang bersiaran secara langsung di 3 channel secara serentak. Di page saya, page Nasrul Hadi, di close group Nak Urus Business dan di support group EFP seperti biasa. So first of all nak ucapkan terima kasih. Selamat pagi kepada anda yang menonton. Macam biasa yang menjadi penonton setia. Pagi ni saya ada satu topik yang sangat serius. Muka pun sangat serius. Saya sangat-sangat serius pada hari ini. Sebab saya nak share something yang bukan benda yang kita boleh buat main. Berlaku kepada beberapa klien yang kita nak jadi iktibar, jadi panduan, jadikan tauladan kepada anda so that dia takkan berlaku kepada anda tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Boleh? So boleh saya mulakan? Kalau boleh saya nak anda semua perkenalkan diri ataupun tulis situ selamat pagi ke, assalamualaikum ke. Macam tak ada orang tengok ni, bahaya ni. Sepatutnya ni topik yang serius ni. So pagi ni patutnya ada certain viewer muncul lah. Anda di EFP, tolong bagi tahu adakah suara saya jelas, adakah visual saya jelas. Tolong bagi tahu. So kita nak tengok ni. Kita nak hari ni saya punya semangat lain macam ni. Saya tunggu viewer semua masuk. Sebab saya nak beri yang terbaik untuk pagi ni. Boleh? Okey, anda yang di page saya, seperti biasa, okey, apa khabar Puan Umu Husin? Puan Umu Husin, nanti ada something saya nak bagi tahu kepada Puan Umu Husin di FB Richworks, FB EFP, support group EFP. Ada something yang saya rasa perlu di highlight tentang Puan Umu Husin ni, sesuatu lah. Nanti ada surprise dia. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, kejap, yang dekat Nasrul Hadi ni ada ke tak sebenarnya ni? Rasa macam tak ada orang ni. Biasa dekat sini yang penuh. Ke sekarang kita tengah ada live lain? Ada ke tak ni? Kejap Adakah saya live di tempat yang betul ataupun saya live di tempat yang okey. Okey, adalah tu. Betul lah tu. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, Waalaikumsalam Puan Syafinas, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni kita nak share something yang saya rasa penting. Sebab something yang saya rasa ramai orang tak buat dan akibat dia sangat besar. Akibat dia terlalu besar. Akibat dia menyebabkan bisnes boleh tutup. Bisnes boleh dia macam ni. Akibat permulaan dia adalah cash flow dah start koyak. Bila cash flow dah start koyak, banyak hutang dan akibatnya berhenti operasi, terus tak buka langsung. So ini kisah benar. Kita nak cerita kisah benar pada pagi ni, yang saya rasa saya kena share segera. Dan saya kena bantu anda. Kalau anda ada situasi yang sama, kita nak anda elakkan situasi ni. Okey, terima kasih Puan Ayu dari Pelamin Bajet Terengganu. Jelas, terima kasih. So first of all saya nak kalau anda dah bagi tahu suara saya jelas, visual jelas, tolong belanja love dengan like banyak-banyak. Belanja love dengan like banyak-banyak. Okey, belanja love dengan like sebanyak mungkin so that kita tahu anda sedang menonton. Okey, siapa yang menonton dengan admin ni? Say hi. Okey, terima kasih Cik Farah di Nak Urus Business. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, macam ni. Apa yang berlaku, kita baru dapat maklumat. Kita ada maklumat yang tentang of course ada beberapa klien yang sedang, of course dia bukan macam ni maklumat yang kami terima ni adalah dia bukan something yang tak boleh diselesaikan, tapi dia sesuatu yang sangat-sangat kritikal. Sebab kita melihat yang bila mereka ada situasi tentang cash flow ni, dan situasi ni sebenarnya boleh dielakkan jika mereka cepat bertindak. So dalam kes sekarang, ada yang sempat, ada yang tidak sempat. So apa maksud dia ni? Maksud dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Buat bisnes saya memang tahu, saya memang akan asyik touch pasal duit je. Tapi cuma pagi ni peringatan dia akan lebih keras sikit, akan lebih serius sebab kita dah nampak dah kesan dia. Bila tidak urus cash flow ni dengan betul, habis. Dan kebanyakan bisnes sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dia berpunca daripada benda yang asas, iaitu costing.
Costing tu tidak di-grip, costing tu tidak dijaga, costing tu tidak dipantau, costing tu tidak dilihat. Dan bila tak lihat costing, cash flow pun anda tak lihat juga. Anda tak lihat setiap hari. Anda tak lihat dia dengan kaedah yang betul, strategi yang tepat. So, semuanya ada masalah. So, pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan, especially anda di page Nasrul Hadi, support group EFP dan close group nak urus bisnes, tolong teruskan tonton dari mula sampai habis. Sebab saya ada something yang saya rasa kalau saya tak share pagi ni, dia akan jadi satu situasi yang membarah. Saya lemah urus cash flow. Ni Tuan Muhammad Nur Reza Zakaria. Tuan Muhammad Nur Reza, boleh bantu saya? InsyaAllah tim kita boleh PM anda. Okay, minta tim bantu Tuan Muhammad Nur Reza. Ataupun Tuan Muhammad Nur Reza boleh tinggalkan nombor telefon, biar tim kita call. Dan tim kita call, tim kita akan bantu apa solution yang kita boleh support you untuk selesaikan situasi tentang cash flow ni. InsyaAllah you tonton live ni, saya akan share beberapa point. Cuma saya nak anda bantu saya, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi mereka yang di page Nasrul Hadi, tolong join group nak urus bisnes ataupun pergi pindah ke support group EFP. Kalau anda boleh masuk, dah pernah hadir EFP, anda patut berada di dalam support group EFP. Bagi mereka yang di page Nasrul Hadi, pindah sekarang. Saya akan hentikan live di page Nasrul Hadi ni, pindah ke nak urus bisnes. Tak, saya nak you pindah. Saya memang dah di live di nak urus bisnes. Saya nak anda pindah sekarang. Sekarang, now. Kalau anda belum masuk grup nak urus bisnes, anda boleh klik link ni, www.nakurusbusiness.com/group. www.nakurusbusiness.com/group. So, saya harap anda boleh pergi berpindah sekarang. Tim kita dah post tu. Tolong pindah sekarang so that kita akan boleh teruskan live kita di close group nak urus bisnes dan juga di support group EFP. Boleh? Okey, anda di page Nasrul Hadi dalam kiraan 3. Nanti ready? Saya nak pindahkan anda. Bukan, saya nak teruskan live di support group EFP dan close group nak urus bisnes. Saya nak cerita pasal duit ni. Duit yang seriously akibat dia. Terima kasih Tuan Muhammad Nur Reza, dia dah pindah dah. Good job. Yang lain pun pindah juga. Okey? Boleh? Okey, so kita akan pindah sekarang. Okey, so saya dah yes, fast action, fast result. Terima kasih Tuan Muhammad Nur. Okey, kita dah live di 2 page saja, di 2 grup saja, di nak urus bisnes dan juga di support group EFP. Okey. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, sangat serius. Sangat serius. Tulis itu, serius. Tulis itu serius, very serious. Serius ni adalah kita melihat kegagalan ataupun kisah benar yang berlaku ni menyebabkan sooner or later, bahasa dia tu, kalau tak cepat dia lambat, bisnes boleh tutup. Bisnes yang kononnya gah, yang sales dia juta-juta. Saya bukan cakap pasal sales kecil-kecil Saya cakap pasal sales yang bernilai jutaan ringgit setiap tahun. Okey? Apa orang kata macam ni? Juta-juta tu bukan juta-juta biasa. Juta-juta yang konsisten setiap tahun berjuta-juta. Tapi rupa-rupanya sebenarnya dia bleeding slowly. Itu tak bleeding slowly. Slowly bleeding. Maksudnya berdarah secara perlahan. Dia ada luka. Dan luka tu perlahan-lahan luka tu dia membarah. Dan ini kesan yang orang kata saya seriously nak bagi tahu anda. Okey, macam ni, cerita dia macam ni Saya ceritalah apa yang berlaku. Boleh? Ready? Okey, ready? Kisah dia macam mana? Okey, tulis itu ready. Tulis itu ready. Ni serius serius. So that's why kalau serius, saya harapkan anda tag semua kawan-kawan anda untuk join sekarang. Sebab ini sangat serius. Saya tak main-main. Muka saya memang serius. Saya tak ada buat punchline ke apa semua pagi ni. This is really serious. Okay, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Of course, kita ada ramai klien. Kita tahu ada certain klien yang buat bisnes dan Alhamdulillah sales mereka pun juta-juta. Betul, bukan main-main. Sales mereka memang juta-juta. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya, bila kita check betul-betul, dia macam ni tau. Konsep pasal bisnes ni, dia senang je. Bila kita buat bisnes tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kata kita buat sales juta-juta, kita kata kita ada margin, kita ada untung, dia akan reflect dengan satu benda. Apa benda tu? Dia akan reflect dengan duit tuan-tuan dan puan-puan. Duit. Dia akan diterjemahkan dengan duit. Diterjemahkan dengan duit tu maksudnya, kalau you buat bisnes, sales you banyak, sepatutnya you ada duit. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, ada certain cases yang kami sedang bantu untuk support ni adalah, dia cakap sales dia juta-juta. Dia cakap dia punya sales growing setiap tahun.
Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tanya berapa duit tinggal, honestly cakap, of course sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bunyi ni macam mana boleh suka-suka hati nak tanya duit orang tinggal berapa. Tapi sebab kami di Ricoh adalah konsultan, so konsultan ni kami nak membantu. Dan salah satu cara kami nak membantu, kami kena tahulah business owner ataupun klien kami, mereka ni ada tak simpan duit, ada tak reserve duit, ada tak dapat manfaat daripada bisnes yang kononnya sales juta-juta tu. Bukan konon, yang memang sales juta-juta. Perkataan konon ni tolak tepi. Memang sales juta-juta. Tapi mana duit? Cuba korang tanya diri you all sekali. Tulis situ, mana duit aku? Tulis situ, mana duit aku? Tanda soal, mana duit aku? So, mana duit you all? Dan bila kita tanya dengan klien ni, mereka punya jawapan tentang duit tu, ada yang kata sebenarnya duit tinggal sikit je. Kalau nak kira margin dia, kalau contoh dia kata margin dia, gross margin lah, gross profit margin, mungkin tak boleh control 100%, tapi gross profit margin dia adalah 50%. So ini gross profit So kalau tolak OPE apa semua, mungkin lah net profit mungkin 10, 15. So bayangkan kalau sales dia 1 juta tuan-tuan dan puan-puan, 1 tahun. Bayangkan sales 1 juta setahun. So sepatutnya simpan duit berapa? Obviously lah, sepatutnya duit mungkin ada 100 ribu cash, hard cash, ataupun 150 ribu atau even 200 ribu. Tapi bila tanya, tak ada. Okay, kita tak best lah cerita 1 juta ni. Let's say sales 10 juta lah, senang best. Sedap sikit bunyi dia. Sales 10 juta. So kalau margin tu, gross profit margin 50 for example, ataupun 65 whatsoever, net profit let's say 10%. Sepatutnya kalau bisnes 10 juta, duit mesti ada berapa juta? Let's say at least 1 juta. Duit mesti ada 1 juta. So kita tanya, mana duit 1 juta? Ini dah tolak semua gaji, dah beli kereta, dah beli apa semua dah tolak, expenses semua dah tolak. Mana duit 1 juta tu? Mana? Dan bila klien cakap tak boleh, klien kami cakap tak ada, duit tu tak ada. Ricoh, duit tu tak ada. Tim Ricoh cakap dengan tim Ricoh, tim tu, saya tak ada duit tu. Saya tak sampai 1 juta. Saya cuma ada mungkin berapa ratus ribu je. So mana duit saya? Mana duit saya? Dan bila kita telusuri balik tuan-tuan dan puan-puan, siapa nak tahu? Tulis itu nak tahu, ataupun tulis itu say I. Siapa nak tahu sebenarnya? Apa sebabnya dia tak nampak duit 1 juta tu? Sebab dia ada 2 tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada 2 sebab ni sangat-sangat core yang kami dah ajar. Specifically saya ajar. Saya dah ajar di kelas costing, saya dah ajar kelas cash flow, saya dah ajar gila-gila dah. Dan mungkin klien tu pun dah pergi dah sebenarnya kelas-kelas ni, tapi dia masih lagi mungkin tak buat benda yang sepatutnya dibuat. Okay, benda ni apa tuan-tuan dan puan-puan, bendanya ada 2. Berapa? 2. So yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama adalah dia konsep dia macam ni Of course mungkin betul lah orang tahu. Sebenarnya tak urus duit dengan betul setiap hari. Apa maksud dia ni? Tak urus duit dengan betul setiap hari. Saya bagi analogi paling mudah tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan anda buka kedai jual kuih tepi jalan. Apa benda betul yang kebanyakan orang buat bisnes tepi jalan buat, yang orang bila dia dah sell juta-juta dia tak buat lagi? Itu benda yang paling mengarut sekali tuan-tuan dan puan-puan. Tengok saya dah marah gila. Tu sebab ramai orang bila dia buat bisnes kecil, dia pacak tiak, pacak kemah tepi jalan, dia boleh grow cepat. Sebab dia buat benda ni, dia konsisten buat benda ni. Apa konsisten yang dia buat? Kalau orang buat kuih, jual kuih tepi jalan, dia pacak tiang atau jual pasar malam atau apa, mereka sangat konsisten. Tengok duit dia orang setiap hari. Apa maksud tengok duit tu? Maksudnya duit masuk setiap hari dia check. Okey, hari ni sale 1,000. So berapa duit modal meniaga hari ni? Mungkin modal meniaga 600. So balance ada 400. So 400 ni macam mana? Nak guna untuk rolling balik ke? Nak buat macam mana? Track. Sangat track setiap hari. Sebab apa? Sebab dia tahu dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dia cuba untuk manage duit tu. Dia konsisten, disiplin. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai orang buat bisnes macam ni? Semuanya kebanyakan orang dia start buat bisnes macam ni. Masa mula-mula dulu, berapa tahun dulu, dia tak lupa diri tuan-tuan dan puan-puan. Dia tahu setiap hari dia kena check. Tapi apa sal bila you all punya sale dah juta-juta, bila you punya sale mungkin dah capai 10 juta, tiba-tiba
Sebab sales dah banyak, tak perlulah tengok hari-hari. InsyaAllah ada. Anda hanya bertawakal kepada Allah. Doakan sebenarnya okey. Betul, boleh doa. Memang kena doa. Tapi masalahnya sekarang, bila anda tak konsisten buat benda yang anda dah buat. Yang anda dah buat dulu, betul. Masa anda punya bisnes tu kecil Cinonet. Acah-acah masa tu, walaupun sedar diri. Masa tu sedar diri bisnes tu kecil. Dan bila anda sedar diri bisnes tu kecil, anda jaga duit tu betul-betul. Tapi bila dah sejuta-juta, lupa diri. Dah tak ingat pedoman dah tak buat dah benda tu. Benda yang betul you buat dulu, you tak buat dah. Siapa kat sini dia ingat balik saat-saat dulu. Saat-saat mula-mula dia bisnes. Ingat balik first day dia bisnes lah. Cuba ingat balik. Siapa sini ingat balik first day dia bisnes? First day. Okey lah, mungkin bukan first day lah. Minggu pertama. You all ingat tak? Masa minggu pertama you buat bisnes, apa benda yang you sangat-sangat tengok? You tengok duit. You tengok duit you tinggal berapa. Hari ni masuk berapa, keluar berapa. Sangat-sangat kedekut. Sangat-sangat detail. Sangat-sangat teliti. Sangat-sangat jaga. Tapi apa jadi bila sales dah juta-juta? Acah-acah hire staff. Kononnya ada sistem. Anda lupa diri. Anda tak check. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan. Dia sebenarnya benda betul yang you buat dari mula, teruskan. Benda betul you buat, teruskan. Saya sangat sedih bila saya dengar kisah benar ni. Dan saya fikir balik, okey, kisah benar, klien ni dah pernah pergi kelas saya sebenarnya. Tapi kenapa dia tak buat apa yang saya suruh buat? Tak check setiap hari duit tu. Itu sebab baru-baru ni, hari Isnin baru ni, ke minggu lepas saya buat. Minggu lepas saya buat live. Tak silap saya buat live hari Jumaat, tak silap saya. Saya buat live tentang kepentingan apa tahu perkataan ni tuan-tuan dan puan-puan. Bank recon. Bank reconciliation, pelarasan bank. Atau dalam bahasa mudahnya, cek duit setiap hari, masuk dengan keluar. Itu benda betul yang ramai orang buat. Orang yang grow bisnes dia, yang ada nampak duit ni, dia buat bank recon tu setiap hari. Faham tak bank recon tu apa? Saya dah explain dah dulu. So seriously, saya sangat marah sebenarnya bila saya fikir balik kenapa orang tak dengar cakap. Kita dah cakap dah. Cek duit tu setiap hari. Duit masuk berapa, duit keluar berapa. Cek setiap hari. Jangan buang masa. Kami di Ricuot pun sebenarnya, kami cek setiap hari. Pakai Excel je. That's why saya bagi template Excel tu. Ni kelas cash flow ni. Saya bagi template. Sekejap saya tunjuk template tu. Ni. Yang muka surat cashbook ni. Sebangang-bangang ni lah orang kata. Tu bahasa dia, maaf. Ada orang cakap benda ni bangang. Ni bank statement, sample bank statement saya. Ini sample cashbook saya. Ada accountant yang sangat-sangat acah-acah kaya raya tu. Dia cakap, mana ada buat pakai accounting system lah. Kenapa pakai pakai Excel? Pakai accounting system. Dah posting siap-siap, tak payah buat 2 kali kerja. Masalahnya kerja yang satu tu pun tak buat. Bila buat pakai accounting system, nak kena key in, nak kena ni semua. Bukan semua orang tahu pasal accounting system. Tapi semua orang tahu guna Excel. Dan bila pergi kelas saya, kelas cash flow ni, saya ajar. Pakai Excel ni. Check duit masuk berapa, keluar berapa. Semudah tu. Lepas tu tally balik dengan bank statement. Ada check belum clear ke? Ada duit masuk belum clear ke? Saya sangat marah tau. Seriously, saya sangat marah. Saya fikir, kenapa orang tak ikut cakap? Sebab kita ajar, kita bagi tahu, sebab kita dah tahu benda ni boleh berlaku. Benda ni kita buat. Ricuot grow sebab kita jaga cash flow kita. Dan kita nak semua orang buat macam kita. Kita nak semua orang grow. Tapi bila ada orang cakap, ada pula orang dia dikaburi oleh dakyah orang lain. Dia kata apa tau? Ni. Tak payah hire account ataupun buat 2 kali kerja. Sekejap nak key in dekat sini. Baik key in terus dekat accounting system. Tuan-tuan dan puan-puan, accounting system sangat-sangat complicated kalau you bukan accountant. Kalau you tak belajar. Excel ni senang gila. Saya tunjuk ni sampel kertas ni ada. Cik Sharifah Razak. Macam mana nak dapat sampel tu Tuan Nasrul? Macam mana ni? Tuan Zakaria Zarkasi pun tanya. Bagi nombor telefon kat tim kami, biar tim kami call. Bagi tahu macam mana nak dapat ni. Nak datang kelas cash flow ni. Datang kelas cash flow ni. Datang kelas ni. Saya bagi template percuma pakai Excel. Dah dapat dalam kelas. Dapat dalam kelas, yes. Saya nak mulakan track cash flow. Macam mana nak format tu Tuan Nasrul? Tinggal nombor telefon biar tim kita call.
Biar tim kita bagi tahu macam mana nak saya bukan pasal nak pergi kelas tau tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau saya cakap ajar macam ni, you all takkan faham. You all kena pergi kelas. Dalam kelas saya ajar macam mana. Saya bagi template free lagi. Free template tu free. Kelas tu memang kena bayar. Tapi template yang saya bagi tu tak tahulah berapa nilai dia. Jutaan ringgit pun. Sebab ada orang dah pakai, dah berjaya dah. Of course lah, mungkin you all kata, lah template ni je kan boleh buat sendiri. Tapi tak tahu cara nak buat. That's why kita bagi buku, kita bagi template. So saya punya guna adalah saya explain pasal benda ni dan saya bagi template tu so that you dapat, nanti you tahu nak guna. Itu kisah dia. Dan benda ni saya dah ajar dah 2 tahun lebih. Dan ada klien yang dah datang tapi dia tak gunakan benda tu. Dia tak buat benda tu. So itu kesan dia. Seriously, sangat marah sebenarnya. Kalau nak kata saya marah lah. Saya bukan marah sebab klien yang ada masalah ni, bisnes dia sangat berpotensi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia growing sangat laju. Tapi dia cuma growing dari segi sales. Dia tidak growing daripada nilai duit dalam akaun dia ataupun dalam bisnes dia. Itu yang buat saya sakit hati. Saya bukan sakit hati, saya marah, saya benci mereka. Bukan, itu salah. Bukan sakit hati tak suka, tapi sakit hati tu rasa terkilan. Sebab kita dah ajar penat-penat, kita dah bagi tahu tapi tak follow. Terima kasih Puan Noni Ayub. Banyak membantu template yang Tuan Nasrul bagi. Yes. Tak perlu fikir dulu pasal accounting system buat waktu ni. Kalau you sekarang ni tengah start buat bisnes. Actually bukan. Saya tak percayalah pasal start buat bisnes ni. Kami dekat Richwood pun Alhamdulillah sales agak growing. Kami masih lagi pakai Excel tu. Sebab itu paling senang. Kalau hantar staff account admin boleh ke Tuan Zakaria? Bagus. Wajib hantar staff admin. Tapi bagus juga kalau you sekali, owner sekali, boss sekali datang. So that bos tahu apa staff kena buat. Dan apa yang berjaya, ramai klien kami yang berjaya adalah bila bos datang, staff pun datang. So bos tahu nak check, nak tracking kerja staff. Isu dia adalah bila bos datang seorang, staff tak ada, staff buat. Staff tak ada, balik bos ajar, staff tak boleh buat. Tapi ada juga isu dia, staff datang seorang, bos tak ada, staff buat, bos pun tak tahu staff buat apa. So bagus, bos datang, staff datang, sama-sama laga kepala, tengok macam mana saya grip balik. Itu gunanya tuan-tuan dan puan-puan. Bila next class cash flow ni Tuan Nasrul? Next week 22 dengan 23. Kelas cash flow dengan costing. Saya ajar costing dulu, baru saya ajar cash flow. Okay, siapa dapat point ni? Cakap, tulis situ, dapat. Cakap mohon maaf ke apa, dapat lah. Dapat. Saya sangat marah sebenarnya. Sebab saya fikir masa you all punya bisnes, klien ni, klien yang case klien yang situasi kisah benar ni, masa dia kecil dia jaga. Tapi bila dia dah besar, saya dah juta-juta, dia lupa. Dia lupa yang dia kena jaga benda tu. Siapa dapat sesuatu? Dapat Terima kasih dapat. Saya bukan marah saya cuma sangat kecewa sebab saya rasa benda ni boleh dielakkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap tadi ada 2 sebab kan. So sekarang 1 sebab. Ada sebab yang kedua. Sebab yang kedua ni yang buat lagi saya rasa kecewa, lagi marah. Okey, terima kasih Tuan Cik Fatin Nabilah. Dari 2018 sampai sekarang belajar, masih buat benda yang sama. Yes, teruskan buat benda yang sama. Jangan berhenti. Dan poin kedua ni yang buat saya sangat-sangat serius. Ni saya sangat orang kata, how to say, saya sangat-sangat harap you jangan buat benda yang diorang klien ni terbuat. Okey. Bila saya cakap saya ajar tentang cash flow, saya gabungkan dengan costing, tuan-tuan dan puan-puan, costing. So bila kita cerita pasal costing ni adalah something yang you all kena grip setiap hari. Dia bukan pasal cash flow tu grip setiap hari je. Costing pun sama. Cuma isu tentang costing ni dia perlu diajar. Costing ni bukan something yang boleh tak ada bimbingan. Dia ada strategi, dia ada flow dia. Okay, seriously Anda yang mungkin ada pernah datang kelas ni, kelas Cost Analysis Mastery ni, ada ramai yang dah pernah hadir. Yang dah pernah tengok ni, dia pernah hadir kelas Cost Analysis Mastery ni. Cost Analysis Mastery ni memang power gila kelas ni. Saya sendiri pun terkejut kadang-kadang macam mana saya boleh buat kelas ni. Sebab kadang-kadang yang power dia bukan saya, yang power dia adalah you all. Cara you all tangkap ilmu tu, you all grip ilmu tu, dan you boleh faham benda tu.
So perkataan itu pun cost analysis mastery, memasterkan anda punya costing. So tuan-tuan dan puan-puan, seriously apa yang berlaku bila kisah benar yang berlaku ni adalah costing ni mereka tidak update. Mereka tak update apakah costing mereka yang sebenar. Maksudnya apa? Sepatutnya costing ni perlu di track, ada period dia. Sebab kena check, betul ke ni costing ni? Betul ke costing ni? Produk, especially produk melibatkan makanan, ataupun produk servis melibatkan something yang harga, supply, bahan mentah apa semua turun naik. Kenapa you set costing ni masa mula-mula, first day buat business dulu, itu costing dia. Sampai lah ni, orang kata apa tahu? Contoh you all tahun ni tahun 2020, betul? Let's say lah, masa you start buat business dulu 2017 tu you guna costing yang dulu. Macam contoh you buat satu business, keluarkan makanan lah. Let's say you buat biskut raya. Contoh buat biskut raya. Saya senang nak relate biskut raya ni sebab dulu mak saya pun jual biskut raya juga dekat sekolah. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, let's say dulu-dulu kita kira satu biji biskut raya ni kos dia mungkin 20 sen, 10 sen. Kita jual balik 50 sen. Contoh. Tapi adakah 2017 dulu kalau kita start buat kuih raya, biskut raya ni, kita dah tahu satu biji tu 20 sen. You rasa dengan peningkatan harga SST, GST apa semua ni, masih ke masih ke lagi harga biskut tu 20 sen? You all berkata, masih lagi 20 sen, masih lagi. Barang dah naik, tetap 20 sen. Saya tak akan beranjak dari 20 sen. Dan saya akan tetap jual biskut saya 50 sen. Sebab saya yakin kos saya 20 sen. Janganlah macam tu. Salah tu. 2017, 2018, 19 dah masuk 2020, harga barang naik. Nilai diri you pun naik sepatutnya. Tapi kenapa you masih stick dengan harga 20 sen tu? Bukan cerita pasal 20 sen. Bunyi macam, 20 sen je. This is something sebab satu biji 20 sen. Cuba bayangkan jual lagi ribu-ribu. Sebab anda tidak jaga costing tu, tak track. Anda tak belajar cara nak kira costing tu dengan betul. Dan anda outdated. Tahu tak? Ketinggalan zaman. Tahu tak? Mundur. Ketinggalan zaman. Tak updated. Tak ada improvement. Ini antara benda-benda yang berlaku lah. Faham ke faham ni tuan-tuan dan puan? Saya bukan marah tau. Saya cuma macam tak faham bila business owner ni masa dia kecil dia jaga tau. Bila dia dah besar dia lupa diri. Itu benda yang paling menakutkan. Dia punya pendapat adalah, kalau sales buka pacak, macam saya cakap tadi, buka pacak tepi jalan apa semua, kita akan jaga. Kita akan automatically dalam mindset kita akan jaga cash flow kita. Dalam mentality kita akan jaga expenses kita, belanja kita. Nak beli tong gas pun kita fikir jenama apa murah. Mungkin sama je sebenarnya. Contoh, nak beli gula pun kita jaga, tepung. Ataupun kalau kita nak pergi beli isi minyak, kita isi 95, tak ada isi 97. Ataupun kalau ada certain minyak yang Formula 1 punya minyak punya level lagi tinggi, kita jaga benda tu. Kuning-kuning lah. Puan Faridah, macam mana nak daftar kelas SCM? Tinggal nombor telefon, biar tim kita call. Tim minta PM atau DM Puan Faridah ni, biar tim kita cakap dengan you. Senang. Dan senang dia bantu you untuk daftar terus. Saya bukan nak paksa pergi kelas ni. Saya nak you faham kenapa you kena pergi kelas. Nak daftar kelas, nombor telefon, nanti staff mereka call. Yes, terima kasih Tuan Zakaria Zakasi. Terima kasih. Biar tim kita bercakap dengan anda. Kita boleh je biar tim kita bagi tahu apa you akan belajar, dan you akan rasa sangat bersemangat, sangat tenang, sangat jelas kenapa kena hadir. Saya tak paksa sebenarnya. Saya nak you all faham kepentingan ni. Dan kesan ni adalah tuan-tuan dan puan-puan, walaupun you rasa satu hari nanti, insyaAllah, aminkan je, satu hari nanti you punya bisnes juta-juta sales, ingat balik benda ni. Ingat balik mana you bermula. Jangan lupa diri. Ingat balik kat mana asalnya. Asalnya adalah you tengok duit masuk setiap hari, you tengok duit keluar setiap hari, you bagi tahu. Perlu ke bagi tahu pada customer pasal kenaikan harga? It's up to you Tuan Azlan. Saya tak pasti you buat bisnes apa. Tapi sebenarnya pasal naik harga ni boleh naik slow-slow. That's why dalam sesi tu dalam sesi cost analysis mastery ni, saya ajar skill macam mana nak naikkan harga. Ada skill dia. Tengok produk dan servis. Tengok jenis juga. Bukan main suka-suka hati. Hari ni jual RM10, esok jual RM30. Mana boleh. Ada skill dia lah. Tak boleh suka hati je naik harga. Harga ni sangat sensitif. Tapi harga takkan jadi sensitif kalau you faham tentang value. Kalau you faham tentang nilai. Kalau you faham tentang kualiti. Orang akan beli.
Isu dia sekarang, orang bukan tak ada duit. Isu dia adalah orang ada duit tapi dia nak pastikan dia nak beli dengan siapa. Adakah dia nak beli dengan you atau dia beli dengan orang lain? Atau dia beli dengan orang sebelah you, jiran you ataupun kompetitor you. So saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat penting kita kena faham tentang ilmu pengurusan cash flow dengan costing ni setiap hari. Dan jangan terjerat dengan costing yang zaman dulu. Sebab dia dua kesan je. Bila you tak check duit hari-hari, bila you masih lagi kolot, gunakan costing structure yang lama, seriously, apa yang akan berlaku? First, cash flow tak ada, cash flow koyak. Masuk cash flow koyak tu apa? Balance duit semakin susut. Walaupun you buat sales banyak, dia paling menakutkan buat sales banyak tapi cash flow turun. Pelik kan? Buat sales banyak-banyak, sales meningkat ni. Kalau reporting ke, kalau contoh you bagi tahu dengan team, you bagi tahu dengan siapa yang sepatutnya, cakap sales naik. Tapi bila sales naik, duit makin turun. Maksudnya apa? Lagi banyak you buat sales, lagi rugi you punya business. Sebab apa? Sebab costing salah. Sebab apa? Jual barang, harga dengan kos-kos lagi tinggi. So logik ke tidak? Logik kan? Logik bila sales lagi tinggi tapi duit makin turun. Sebab costing salah. Terima kasih Tuan Eddie Aswan. Dia antara orang pertama yang pernah hadir kelas costing saya. Saya ingat lagi tahun 2018. Datang dengan partner dia. Nasib baik dia datang kelas tu, saya rasa. Sebab itu antara permulaan sebenarnya, dia membetulkan balik structure commission agent dengan stokis beliau. Itu saya ingat lagi kes tu. Kalau tidak, dia dah tersalah letak harga dah. Itu antara benda betul yang Tuan Eddie Aswan buat. Owner Dina. Dia bukan biasa-biasa punya orang. Dah Alhamdulillah saya rasa dah tahun ketiga dengan Titan. So ini antara benda-benda yang benda betul yang ramai orang buat. Dan macam saya cakap tadilah, kalau tak buat benda betul ni, tak check duit hari-hari, tak jaga costing punya structure, cash flow koyak. Yang kedua, hutang. You akan start berhutang. Yelah, logik lah, sales naik, duit turun. Sebab apa tadi? Costing lagi tinggi dari sales. So mana datang duit nak keluarkan barang, costing, bayar expenses ni? You hutang. So bila sales you tak boleh tampung, duit lebih tak ada, nak bayar hutang, you akan start berhutang, hutang dan hutang. Dan apa jadi tuan-tuan dan puan-puan? Bila dah first cash flow koyak, cash flow tak ada structure, hutang, ketiga apa jadi? Ketiga you all boleh fikir sendirilah. So kalau duit dah tak ada dalam bisnes, dah start tak boleh bayar supplier, dah start tak boleh bayar staff, gaji staff, dah start staff kalau tak bayar gaji apa jadi? Senang cerita je, staff berhenti cari kerja tempat lain. Staff tak ada terikat apa-apa. Kalau staff bekerja memang sebab gaji. So bila you tak mampu bayar gaji, buat apa staff nak stay lagi? So bila jadi macam tu apa jadi? Bisnes pun shut down, tutup. Dalam bahasa kasarnya lingkup. So adakah kita nak macam tu? Ni Tuan Reza cakap bungkus. Ada banyak perkataan tapi kita tak nak macam tu. So itu sebab kami di Richwood sebenarnya dalam satu konsep juga, kami sentiasa berfikir macam ni tau. Bila kita ada mentality survival ni, dia lagi bagus daripada kita mentality lupa diri. Walaupun kita punya sale dah juta-juta, kita masih ada mentality survival ni sikit lah. Simpan sikit je. Sikit je. Bila kita ada mentality survival, macam mula-mula kita buat bisnes dulu, InsyaAllah kita akan jaga cash flow kita dengan baik, kita jaga costing kita dengan baik. So itu yang saya nak share pagi ni. Saya tak nak terlalu kasar, tapi tadi tengah-tengah tu saya sangat teringat balik benda yang ramai orang buat salah. So saya harap anda boleh ambil iktibar daripada sesi ni. Jangan buat salah. Dan saya berharapkan juga anda yang tengah tonton sesi ni, share tentang grup Nak Urus Bisnes ni. Bagi tahu dengan ramai orang. So ini yang saya nak ucapkan terima kasih. Jutaan terima kasih khas kepada Puan Ummu Husin. Dia buat sesuatu malam tadi saya tak tahu apa, banyak betul masa dia buat. Apa yang dia buat adalah dia invite ramai gila, berpuluh-puluh orang masuk grup Nak Urus Bisnes ni. Terima kasih Puan Ummu Husin. Jauh from the deep of my heart, I wish you a very thank you lah. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Puan Ummu Husin. Dia invite ramai orang untuk masuk grup Nak Urus Bisnes. Mungkin kebanyakan daripada individu yang beliau invite tu, Puan Ummu Husin ni dekat support group EFP. Apa dia buat? Dia tahu yang bukan semua orang boleh masuk grup EFP. Grup EFP ni grup special untuk saya sebab dia student yang dah hadir kelas EFP saya ni. Kelas EFP atau orang panggil kelas hamster ni. Kita ada maskot ni, kelas EFP ni. So kelas EFP ni, siapa yang hadir kelas EFP boleh masuk grup EFP. Tapi tak semua orang boleh masuk grup EFP, dia kena masuk grup Nak Urus Bisnes. Nak Urus Bisnes ni sebab grup ni percuma.
Meaning masuk dalam ni, tak semestinya pernah pergi program Recruit pun boleh masuk. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, Puan Umu Husin dia invite ramai gila orang masuk grup nak urus bisnes ni. Dan Alhamdulillah kita naiklah figure tu. So itu manfaat yang beliau bagilah. Sebab beliau tahu, beliau tonton live ni, dia dapat manfaat tu. Dan apa yang dia buat, dia share lah dengan orang lain. Dia tak boleh ajar orang tu, dia suruh saya ajar. Dia transfer knowledge tu macam tu. Lebih kurang macam tu lah. So seriously, anda boleh buat macam Puan Umu Husin juga. Share manfaat. Sebab sebaik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Hadis Rasulullah tu, hadis sahih. So anda nak beri manfaat, mungkin anda tak boleh bagi duit. Apa kata anda bagi peluang untuk orang masuk juga dalam grup nak urus bisnes ni, macam you tengah tonton live ni. Dan itu je cara nak bantu. Yes, itu kata Puan Umu Husin. Tak tahu nak bantu mereka macam mana, cuma cara ni saya boleh bantu. Terima kasih, good job Puan Umu Husin. Lain kali kalau dekat event jumpa saya, tegur saya. Selalu nampak Tuan Syed, tapi tak nampak Puan kat mana. Terima kasih banyak-banyak Puan. So seriously, anda ajaklah semua orang masuk grup ni. Kita tak turun pun, kita tak delete pun video ni setakat ni. Kita bagi je, you all tonton lah. Sebab benda ni insyaAllah ini saja manfaat yang kami boleh bagi. Dan of course macam saya cakap tadi, kalau you nak pergi kelas ke apa, tinggal nombor telefon. Tinggal je nombor telefon, biar tim kita call. Mungkin you all tak tahu nak pergi kelas yang mana satu. Nak pergi EFP ke, nak pergi cash flow ke, nak pergi costing ke. Banyak sangat. Banyak sangat pilihan yang ada. Rambang mata orang kata. Tak. Biar tim kami support you dengan advice you mana yang sesuai. So that you akan fikir, okay, yang ni yang sesuai dan boleh pergi. Dan nanti kita akan bantu. Pasal bayaran tu, dia macam ni lah. Bukan pasal bayaran tu duit boleh cari tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau you tak pergi kelas, menyebabkan you cari-cari duit, sales banyak. Macam saya cakap tadi, sales naik tapi duit makin kurang. Sebab ilmu tak ada. Salah pengurusan bisnes tu. Bila kita cakap suruh buat sales, kita kena cakap dari awal sebenarnya. Sebelum buat sales, fikir dulu costing structure. Pricing dengan cost ni, marginnya ada ke tidak? Cukup ke tidak nak maintain, nak survive bisnes ni? Ada package 3-3 ke tuan? Tuan Zakaria boleh tanya dengan tim kami. Pergi negotiate dengan diorang. Diorang ada structure diorang sendiri. Tim consultant kami, dia ada. Mereka ada. Saya fokus kepada konten ni. Saya percaya kepada tim saya akan beri yang terbaik untuk siapa yang nak hadir kepada kelas-kelas yang saya run. Boleh? Okay, siapa rasa dia dapat sesuatu hari ni, angkat tangan say I. Tulis itu rasa semangat. Rasa betul-betul nak belajar. Betul-betul nak betulkan banyak benda. So kalau ada tulis itu, say I, semangat apa semua. Dan saya nak anda bantu saya juga tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak anda bantu saya ni. Okey, apa saya nak anda bantu saya adalah, okey, first tadi saya cakap suruh share, masukkan grup nak urus bisnes ni, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kita ada surprise untuk anda. Siapa suka surprise? Okey, kita ada surprise yang mana pada hari Sabtu ni, 15 hari bulan 2, kita akan ada satu sesi mega live. Reachworks Mega Live. Reachworks Mega Live pada hari Sabtu jam 9 pagi hingga 11 pagi. Okey, 9 pagi hingga 11 pagi, 2 jam pagi Sabtu 15 hari bulan Februari 2020 kita ada Reachworks Mega Live. Nanti tim kita akan post di semua channel. Kita akan live di page Reachworks. So saya nak anda page Reachworks dengan page Azizan Osman, dua-dua page ni kita akan live. Kita nak surprise ni, surprise dia mega live tu tak surprise, tapi surprise ni adalah apa yang akan dikongsikan dalam sesi tersebut. Itu sangat surprise. So nantikan surprise kami pada hari Sabtu ni, Reachworks Mega Live. Nantikan share dengan semua orang. Nanti bila kita buat poster, anda share, spam semua orang, especially mereka yang baru nak start buat bisnes, mereka yang tak tahu nak belajar dengan siapa. Join kami Reachworks Mega Live Sabtu. Terima kasih Tuan Reza. Sangat semangat Tuan Reza. Good job Tuan Reza. Hari ni dia banyak tulis komen. Tuan Reza, Tuan Azlan, Puan Mei Maria, Puan Umu Husin, Cik Ikmah, Puan Siti Rahmah, Mista Estrella, semua ni dari tadi. Tuan Edi Aswan, Wan Zara Mustafa, tengok saya sebut nama semua lagi. Tuan Zakaria, semua sekali. Puan Nura, Puan Nur Zamzam, apa khabar Puan Zamzam? Tengok. Saya betul-betul hargai anda. Sebab saya terima kasih. Sebab ni antara yang saya tak kisah. Saya akan tetap buat live setiap hari. 5 bulan tak boleh komen Tuan Rasul. Oh, you kena block. Okay, tak apa. Apa yang lepas-lepas lah. Barang yang lepas jangan dikenang Tuan Riza. So bangkit balik. Okay? Boleh?
Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Seperti saya cakap tadi, siapa berminat tinggal nombor telefon dan nantikan surprise kami di Cuk Mega Live. Petang ni insya-Allah saya akan live lagi di sesi kopi panas. Mungkin petang ni kita bersiaran secara luar pula. Dah view sama je, kita dah macam bosan lah pula kan. Kita nak cari view lebih segar sikit. Topik petang ni nantikan. Masih lagi cerita pasal duit, cuma kerangka berbeza. Saya akan cerita pasal duit ni best, senang. Senang nak faham dan senang nak ambil iktibar. Boleh? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Seriously, take care. Pastikan dah pukul 9 lebih ni. Lepas saja habis live ni, pergi tengok balance duit tinggal berapa. Ingat, 2 kali tengok balance, pukul 9 dengan pukul 6. Okey? Take care tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa anda di waktu yang sama esok insya-Allah. Di sesi bangun. Saya akan teruskan kejut anda setiap pagi, pukul 9 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum.